Saya nak tanya, kalau macam player desak-desak kita juga, nak kita bertanggungjawab juga tu macam mana? Okey, pertama saya bagi tahu, memang sepatutnya kamu yang kena bertanggungjawab. Tapi sekarang ni, kes ni kita dah tahu hujungnya siapa yang terima duit adalah mastermind. Jadi sekarang ni, kalau akak ada duit, akak bayar. Memang sekarang ni, memang definitely saya kata semua, kan betul tak saya kata kamu semua yang datang semua bersalah. Tapi sekarang ni kita nak selesaikan benda ni. Saya dah kata itu, kamu kena jujur. Kalau duit yang masih ada duit dekat tangan kamu yang memang bukan duit kamu, pulangkan balik. Assalamualaikum Tuan Yusof. Sekarang ni saya ni sebagai leader antara 1.0 dengan 2.0. Yang hadir hanyalah segelintir admin yang dekat sini. Selebihnya ada lagi ramai admin yang tak mengadu dekat semboyan. Maksudnya mereka mengambil pilih untuk settle internal, untuk bersama-sama dengan admin dan mastermind untuk settle internal. Kalau nak ikutkan mastermind nak bersama-sama dengan saya juga untuk buat satu bisnes untuk kita sama-sama dapat bayar hutang produk untuk bayar hutang player-player yang tak aniaya lah. Sebab sekarang ni macam mana pula dengan jaminan terhadap admin yang tak mengadu dekat sini dengan player-player yang tak ada mengadu dekat semboyan. Maksudnya sejauh mana pihak semboyan boleh bantu untuk keseluruhan. Maksudnya pada sudut IKA, kita pun memang tak ada amount yang sebesar itu dalam jumlah kerugian yang berpuluh juta. Tapi kita pada masa yang sama, admin-admin semua ada effort untuk bayar player. Sebab kita tahu orang yang kita bawa masuk dekat saving ni pun adalah orang-orang yang terdekat. Jadi macam mana kita nak selesaikan benda tu, ataupun benda ni kita nak calmkan semua orang, nak solvekan benda ni. Pertama, saya nampak penyelesaian untuk masa terdekat ni memang tak ada. Diorang takkan boleh buat walaupun dengan jual produk. Mastermind kata nak berbincang dengan semua tim-tim admin. Sebahagian kan tak datang, sebahagian dekat sini kan. Ini sebahagian kecil je, ada sebahagian besar tak datang. Okey, apa jaminan dengan jual produk ni boleh bayar semua duit-duit orang yang ditipu? Saya tak nampak ada. Sebab yang menyebabkan program ni nak berjaya collect duit daripada orang, berjaya tipu orang adalah kerana apa? Kerana menawarkan profit yang sangat tinggi. Daripada 30% pergi kepada 60%. Beritahu saya, meniaga apa yang boleh dapat untuk 60%? Boleh jual rokok. Sekarang ni kita nak cerita dulu, kita nak matikan dulu modus operandi ni. Nak jelaskan dulu kepada public, nak jelaskan kepada semua dulu. Ini adalah money game. Jadi kita kena turunkan semua saving, dana-dana yang tersimpan bawah tanah ni semua kena keluar dulu. Contohnya kalau mastermind ada duit dekat tangan ni 3 juta. 3 juta tu kena keluar dulu. Setuju tak dengan saya? Kalau tak, masing-masing akan saling mencari, masing-masing akan terus mengugut masing-masing. Aku nak bagi tahu kau jangan kurang ajar. Kau tahu tak kau main dengan siapa sekarang ni? Kau tuduh pula kata dia kau tim. Saya tanya dengan Aboy tunjuk tak pernah bayar satu pun kepada dia. Bayar kepada admin dan juga kepada tu. Dan dia hanya berikan kepada Aboy servis selepas dah terima duit. Adakah berbaloi dengan duit yang ditipu? Jadi kurang ajar dia ni. Saya cakap dia memang kurang ajar. Saya tak boleh berlembut dengan dia pasal apa? Nama semboyan disebut-sebut dekat luar. Kalau sebut semboyan dah tentulah terpalit kepada saya dan seluruh pasukan dan ahli keluarga organisasi saya. Saya nak bagi tahu dengan Teddy Bear ni, jangan buat main-main lah kalau pasal duit. Saya pantang. Teddy Bear, kau dengar ni betul-betul. Jangan cari pasal dengan saya, jangan kurang ajar. Kamu berurus dengan Aboy, saya dengar setiap pada voice note tersebut. Dan itu nak bayar pada siapa? Nak bayar pada kamu semua ni lah. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada jangan fitnah orang suka hati dia dah. Ni saya nak bagi tahu, inilah sebenarnya modus operandi penipu. Kita kena tolong bantu protect sama-sama Ika, sebab Ika dia dah turun dia punya barang. Tapi macam mana dengan mastermind? Awak nak biar dia? Kena sama-sama untuk tekan dia sampai dia bayar. Tapi saya memang paling benci kalau orang fitnah orang. Lagi-lagi melibatkan duit. Faham maksud saya tak ni? Dia ni sampai tergamak, awak faham tak? Dia boleh sebut semboyan dah terima duit 178,000. Kita dah kau tim dah dengan si Aboy tu. Konon-kononnya, faham, kurang ajar tau. Kurang ajar sangat-sangat. Kan? Kau collect duit sampai lebih berapa puluh juta. Saya anggarkanlah buat masa ni lebih 50 juta. Tapi kau faham tak, kau boleh tergamak nak tuduh orang hanya kerana untuk menyelamatkan diri kau. Jadi awak rasa dia orang yang macam mana? Kenapa dekat dalam hadis Nabi SAW sebut orang yang fitnah orang ni
Kalau awak perasan, awak baca dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW pergi melihat orang makan daging tu dengan kuku besi tu. Kenapa nak ceritakan kenapa sangat berat sangat benda ni? Kenapa orang fitnah orang dosa ni lebih berat pada membunuh? Kenapa? Sebab apa tau? Fitnah ni bahaya. Sebab tu dijelaskan Nabi 3 kali. Jangan fitnah, jangan fitnah, jangan berdusta, jangan fitnah, jangan berdusta. Kenapa? Sebab ini lah. Sebab dia boleh merosakkan satu organisasi, dia boleh merosakkan hubungan adik-beradik, dia boleh merosakkan hubungan suami isteri, dia boleh merosakkan hubungan ramai. Suami isteri bercerai-berai. Jadi sebab itu kalau saya nampak saya sudah mula ada penilaian pada diri dia. Sebelum ni saya tak adalah keras sangat. Faham tak? Sebelum ni saya tidaklah begitu marah sangat dengan mastermind ni. Tapi bila saya mendapat report yang sampaikan kepada saya ni SB, reputation saya macam mana? Saya bukan orang baik, tapi tak ada record lagi lah. Kalau orang tuduh pada saya cepat-cepat report, saya bentangkan betul-betul. Bila tengok macam inilah yang saya sebut tuduhan palsu, faham tak? Sebab tu benda ni kena kita sama-sama jaga. Ini bukan main-main. Kalau kamu nak kita bantu kamu, tolong bercakap benar. Jangan fitnah-fitnah macam ni. Saya tidak ada masalah. Kalau benda yang kita ambil, percentage yang kita ambil, kita very clear. Daripada awal lagi kita dah maklum. Jadi sebab itu kita tak ada benda hidden. Jadi jangan tiba-tiba esok lusa, minta tolong dengan semboyan, kena bagi 6% lah. Kena bagi itulah. Sebenarnya sebelum lagi kamu nak buat dengan kita, setelah saya briefing, peguam kita dah siapkan agreement. You nak, you sign. You tak nak, sudah. Betul. Sebab kita memang beri perkhidmatan, kita memang beri bantuan, tapi dia ada cost. Saya tidak mahu ada buat cerita-cerita di belakang. Sebab apa? Sebab saya nak jaga organisasi yang anak buah ramai. Nak buat kerja macam ni. Apa yang ada tiba-tiba sahabat semuanya daripada JB tu tengah-tengah malam tolong. Ada yang tolong percuma pun ada, tahu. Yang turun padang bantu. Kamu ingat orang tak payah hidup. Sebab itu saya rasa saya perlu cakap benda ni sekali lagi. Jangan di antara kamu ada yang bercakap bohong. Kalau ada benda yang kamu nak cakap, kamu tak berpuas hati, cerita secara berdepan. Ini macam mana ni mastermind ni, saya nak bagi tahu dari sudut perundangan kita akan salah. Dah setuju, faham? Jadi kalau kita tak sebut nama, sebab apa? InsyaAllah dekat court semua kita boleh menang, semua tak ada masalah. Cuma saya letih lah bila nanti kalau lawyer tanya pada saya, lawyer tanya pada lawyer saya, dia kata kenapa sebut nama? Jadi mastermind. Kamu pun semua lepas ni sebut mastermind. Dan kalau orang tanya pada you mastermind siapa, you boleh jawab. Saya tak boleh. Sebab saya tak invest. Awak boleh jawab. Awak kenapa boleh jawab? Kerana kamu serahkan duit kepada mastermind, kepada teddy bear. Saya geram. Okey lah, geram tak maki. Orang nak maki hamun. Saya tidak. Bukan saya tak nak tolong semua. Saya sekarang nak pastikan berapa dulu ada dekat mastermind ni. Nanti kalau saya janjikan bulan dan bintang kepada orang-orang yang datang, kesian. Dia orang semua ni datang dengan harapan tau, nak duit balik, faham tak? Jadi sekarang ni dah ada 2 grup yang besar datang, faham? Jadi saya nampak kalau tidak ada harapan lagi selepas grup kamu datang dengan grup yang 73 orang ni, saya akan pergi pada tindakan perundangan. Dah kontak dengan pengarah Commission Crime. Saya dah tahu apa nak buat kepada mastermind ni. Saya nak tunggu dia punya proposal apa benda pada semua orang kena tipu. InsyaAllah dengan izin Allah, saya cakap, saya nak bagi tahu pada lawyer dia berapa lama you boleh jaga. Ambil korek berapa lagi banyak servis yang you boleh ambil. Bukan kalau you sayangkan anak guam you kena keluar untuk settlement. Kalau dia sayangkan kepada mastermind, dia kena tolong mastermind tu. Macam kita, ada tak penyamun pernah datang jumpa kita? Ada. Datang jumpa kita minta tolong. Apa kita buat? Pertama kita bantai dia dulu. Bantai ni bukan pukul. Bantai ni maksudnya brainwash dia, bagi tahu ni kesalahan ini. Kita bagi tahu, okey macam mana you nak settle dengan orang yang you tipu. Baru dia datang come out dengan proposal ni semua. Okey dia nak bayar balik, okeylah. Kalau dia tak nak bayar balik, minta maaf. Kalau kita sebut penipu lah. Penipu ni tak nak settle, kita akan pergi stage yang berbeza, kita akan buat benda lain. Tapi kalau nak settle, bukankah pengadu-pengadu mangsa-mangsa semua nak settle? Jadi sekarang ni saya masih bagi chance lagi kepada dia. Okey, saya nak jelaskan kenapa awak buat laporan polis semua tak nak ambil kes ni. Kamu jangan salah faham, jangan ingat polis kau tim. Sebab ini kes besar. Dan dia cuba untuk tak nak tangkap dulu. Sebab kalau dia tangkap, 1 sen duit tak dapat semua ni. Admin A terima duit bagi pihak admin B. Faham tak maksud saya? Jadi admin B yang collect duit untuk admin A. Sebenarnya tujuan admin A, player ni bayar untuk kepada admin A. Tapi disebabkan admin A kata kau masuk kepada admin B, dia hanya menjadi tempat untuk park duit untuk diberikan kepada leader. Dan leader pusing balik duit tu bagi balik kepada player. Faham tak? Jadi sebenarnya ini memang totally memang money game lah. Sebenarnya tak ada perniagaan. Bila tidak ada perniagaan, maksudnya benda ni tak wujud lah.
Jadi yang kamu terima selama ni adalah duit kamu. Player ni dapat commission, admin ni dapat commission, leader dapat commission, mastermind paling banyak dapat lah. Jadi yang dia pakai ini adalah duit kamu dan kamu pun pakai duit kamu. Okey, player tetap salahkan saya walaupun saya tak ambil diorang, tapi diorang ada bank in kat akaun saya. Dan saya dah explain, duit ni pusing bayar player apa benda semua. Lepas tu dia cakap dia tetap tak maafkan saya apa semua, dia tetap nak saya tanggungjawab. Lepas tu dia cakap saya tamak lah apalah. Lepas tu dia kata selagi hutang saya dengan dia tak selesai, sampai dia kata nak jumpa saya kat akhirat apa benda semua. Pada segi hukum saya tak boleh nak cakap. Saya bukan ahli agama. Okey? Pertama saya tak boleh cakap dan saya dah sebut dah dengan jelas benda ni salah. Apa yang kamu buat semua tahu kan salah kan? Ni money game salah. Jadi tentang akhirat tu kamu urus dengan dia, dengan iyalah tak tahulah saya macam mana nak urus pasal itu bukan saya, bukan Tuhan. Saya bercakap ni proses macam mana kita nak menyelesaikan masalah dari segi umum. Allah untuk macam mana cari kaedah untuk saya memang hukum ni tak boleh nak sebut. Itulah tujuan hari ni kita jumpa ni. Ini video yang kita buat ni. Jadi sebenarnya saya faham soalan awak tu, dia akan cakap awak tamak, dia akan cakap awak ni penipu, makan duit whatever. Dan sebenarnya itu yang kamu semua kena terima, bukan awak seorang saja. Tuan Yusof, macam yang kita orang dengar dalam meeting hari tu dengan mastermind ni, dia cakap dia akan lepuhkan segala harta dia, tetapi dia hanya untuk admin dia yang di bawah penjagaan dan sediaan dia sahaja. Sebab apa? Ika telah menyerahkan duit-duit admin pada dia. Kalau Ika pergi site dia, habislah Ika yang akan kena lepas ni, awak faham? Jadi bila dia dengan kita, jadi dia bertanggungjawab nak bayar balik apa aset yang dia ada, dia nak cairkan, dia nak bayar balik. Jadi sekarang ni dia akan bersama dengan awak semua untuk report lah against kepada mastermind. Cumanya macam sekarang kan mastermind dia mengaku yang aset dia dah lebur. Dia dah bagi tahu aset dia dah semua dah lebur. Cumanya sekarang ni mungkin dia punya cara dia bagi tahu aset dia dah lebur tapi tak melalui semboyan. Sekarang saya cakap tu serang lah, mastermind ni memang nak tarik tali je. Dia nak tarik masa je dengan you all ni. Saya garanti lah dia takkan bayar. Kita nak buat rumusan untuk siri yang pertama. Kita pergi untuk yang kita ingin menuntut daripada satu tawaran syarikat yang dibuat oleh satu mastermind ini berkenaan dengan pelaburan kutu yang menawarkan keuntungan yang kita kira bermula daripada 30% sehinggalah kepada 60%. Dan kita mempunyai pada sesi yang pertama ini kita ada 19 pengadu, termasuk salah seorang itu adalah leader, dan juga kita mendapat aduan lagi daripada 73 orang pengadu dan juga 3 orang pengadu yang terbaru. Jadi total lebih kurang 95 orang pengadu yang kita kira mereka ini adalah yang terlibat, yang telah diperdayakan, dan mereka juga dalam keadaan memperdayakan juga atas sebab mereka diperdayakan oleh seorang mastermind yang kita kira menawarkan satu keuntungan bulan dan bintang tanpa ada perniagaan. Tidak ada urus niaga yang diuruskan. Sebab itu kita kira hari ini kita mohon perhatian kepada sahabat saya ataupun kekanda saya Tan Sri Akris Sayani selaku IGP, kita punya sahabat dan merupakan jiran saya juga, supaya lihat perkara ini, supaya sampaikan kepada kita punya Ketua Pengarah Commercial Crime supaya meneliti perkara ini, kerana ini adalah satu modus scammer yang satu benda yang tak masuk akal. Sebab hari ini masyarakat memerlukan mencari peluang untuk menambah pendapatan dengan cost of living yang semakin meningkat, kos harga hidup yang semakin meningkat. Tetapi hari ini ada beruk-beruk ni yang saya kira yang tidak memikirkan tentang keadaan mangsa-mangsa yang ditindas, ditipu. Dan saya melihat dia telah memperdaya leader-leader dan admin-admin ini supaya mencari orang untuk melabur player-player ini, masyarakat ini, supaya dia hidup dengan keadaan kemewahan. Dan saya hari ini jadi terpanggil untuk menekan ataupun memohon pertolongan daripada Polis Diraja Malaysia, kerana kita juga keluarga polis dan kita juga tidak mahu dilihat seperti kita membelakangkan PDRM. Tetapi hari ini penjawat awam terlalu ramai juga kena dalam scam ini. Sebab itu apa yang saya lihat hari ini, benda ni perlu segera membuat tangkapan supaya pihak Timbalan Pendakwa Raya dapat menuduh di mahkamah, membuat penilaian dan menuduh di mahkamah supaya tindakan daripada perundangan yang melibatkan mengambil duit daripada orang ramai, crowdfunding yang tidak mempunyai lesen, yang tidak mempunyai sebarang lesen beliau ataupun mastermind ini boleh membuat collection daripada
masyarakat atau pengguna di Malaysia. Jadi sebab itu saya nampak ini satu isu yang menjadi isu awareness kepada masyarakat di luar sana supaya jangan terperdaya dengan satu tawaran yang tidak ada perniagaan. Satunya tidak ada produk. Tak ada produk, menawarkan untung tanpa ada usaha, tanpa ada kerja. Jadi ini sebenarnya ini yang saya lihat ini sebahagian daripada masyarakat di Malaysia ini kurang. Saya nak kata tak bijak, nak kata tak pandai. Tapi saya melihat hari ini kadang-kadang kerana boleh dikatakan kerana tidak kurang berfikir dan bertindak dengan begitu cepat, membuat keputusan untuk mereka kira untuk menjamin, untuk menyelesaikan masalah hidup. Tetapi ia tidak begitu. Saya faham ada yang kadang-kadang gajinya 3,000, overhead, komitmen keluarganya 5,000. Jadi nak cari sebulan extra 2,000. Jadi carilah perniagaan, buatlah loan daripada kerajaan, buatlah loan daripada bank dan sebagainya untuk masuk investment. Saya nak bagi tahu, kalau anda ingin berniaga, berniagalah benda yang ada unsur perniagaan yang jelas. Ada akadnya, ada urusan jual belinya. Kalau tak ada, itu semua adalah money game. Saya dah penat nak cakap. Saya lihat ini ramai sangat yang kena tipu. Saya difahamkan ada 100 lebih leader. Kalau 100 lebih leader ni pun salah seorang daripada kita punya pengadu ni pun ada 300 lebih player. Saya rasa tak lagi lah kot berapa ribu manusia yang ditipu, yang ditindas. Sebab itu apa yang kita boleh buat ini adalah sesi yang pertama, dan jadi insya-Allah kita mohon kepada pihak berwajib, khusus kepada Polis Diraja Malaysia untuk membuat siasatan dalam kes ini, dan pihak pendakwa raya buat penilaian dan mohon untuk keluarkan warrant untuk tangkapan supaya kes ini dapat dituduh, dan insya-Allah kami dan juga Barisan Peguam akan menjadi pemerhati dan bekerjasama dengan Jabatan Peguam Negara untuk membantu mangsa-mangsa yang ditipu ini. Jadi itu untuk peringkat awal. Jadi insya-Allah kita juga akan pergi pada siri yang di mana kita akan cuba buat tuntutan di luar mahkamah. Kita akan hantar LOD dan kita akan pergi menuntut bersama dengan mangsa-mangsa seramai 95 orang ini. Tetapi kita akan datang siri by siri. Mungkin kita akan cuba ikhtiar dan kita memohon kepada orang ramai yang mempunyai maklumat tentang si mastermind ini supaya memberi maklumat kepada pihak berwajib dan kepada kita supaya kita dapat uruskan perkara ini dengan secara segera dan menyelesaikan masalah ini dan hentikan modus operandi ini supaya dia tidak membuat program-program yang baru. Jadi itu saja. Jadi saya harap benda ini dapat disebarkan dengan kadar segera. Jadi saya juga mohon maaf kepada Tan Sri IGP, Tan Sri Akrisani, merupakan seperti abang kepada saya juga, supaya tengoklah kes ni. Pasal ni kes ni sangat pening lah. Saya pun tengok dah bingung dah. Kalau diorang nak invest, patut invest kat saya lah. Tapi diorang terlupa kat saya. Jadi kepada Tan Sri, pandai-pandai lah. Tolong bantu sikit dalam kes ni. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.